Jadi makna kata puasa dengan Quran dua-dua boleh menjadi syafaat buat kita, kan? Yang keempat pula Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Ibadah puasa dan ibadah sabar mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang rapat, kamcing gila, macam itulah sabar dan juga puasa. Allah menjanjikan ganjaran pahala yang tidak terbatas kepada orang yang sabar di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang bersabar akan disempurnakan ganjaran pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, seandainya seseorang memaki engkau atau mengatakan kamu bodoh, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Inni shaimun, kata. Sesungguhnya aku berpuasa. Kemudian bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrul Rahmah, iaitu bulan penuh dengan kerahmatan. Banyak sangat kebaikan-kebaikan, banyak sangat kelebihan-kelebihan Allah nak berikan kepada kita. Allah nak berikan keampunan, Allah nak berikan keberkatan dalam kehidupan kita, Allah nak bebaskan kita daripada azab api neraka. Begitu juga bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama sebagai perkongsian sebelum kita berbuka puasa. Walaupun nampaklah kesungguhan yang nak mengambil makanan nak berbuka puasa, kan. Jadi mudah-mudahan sambil-sambil kita mengambil juadah untuk berbuka, halwa telinga kita diisi dengan buah-buah, dengan buah-buah butir-butir ilmu untuk kutip-kutip yang kita simpan untuk jadi pedoman dan juga pegangan di dalam kehidupan kita. Tajuk ceramah kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini, puasa sama, pahala tak sama, ya? Puasa sama tapi pahala tak sama. Keistimewaan bulan Ramadan di dalam Al-Quran dan hadis memang banyak sekali diperjelaskan. Bulan Ramadan ini juga menjadi saat dan juga masa yang sangat dinantikan dan dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga di negara kita, Malaysia. Kalau kita melihat dari segi Ramadan ini, kenapa disebutkan puasa sama? Kan, puasa sama tapi pahala tak sama. Kalau kita tengok dari segi sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis, barang siapa yang melakukan amal kebajikan pada bulan Ramadan ini akan diberikan gandaan pahala ganjaran antara 70 kali ganda, antara 10 kali ganda hinggalah 700 kali ganda. Allah SWT memberitahu semuanya akan diberi ganjaran seperti itu, 10 kali gandaan pahala hingga ke 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa, ya, kerana amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaannya ketika bertemu dengan Rabbnya.
Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Jadi kalau kita tengok di sinilah menggambarkan puasa mungkin sama semua puasa, tapi dari segi pahala mungkin berbeza. Kalau kita tengok amalan lain boleh terlihat dengan perbuatan, tapi tidak dengan puasa. Sewajarnya puasa itu dapat menerangkan takarrub dalam jiwa insan dan juga menjauhi sikap riak takbur dengan ibadah. Dan bila kita tengok di dalam dari segi insan-insan yang berpuasa, kita tidak tahu bagaimanakah level puasa setiap orang. Kan ada orang berpuasa tetapi puasanya puasa umum. Ada orang berpuasa puasanya puasa khusus. Begitu juga orang yang berpuasa puasanya puasa khususul khusus. Yang puasa umum ni maknanya dia hanya sekadar menahan lapar dan dahaga saja, makan dan minum sahaja. Menahan makan dan minum dan juga perkara yang membatalkan puasa. Itu memang standard budak darjah 3, budak darjah 2 lah, ya. Kadang-kadang dia puasa saja tapi dia tak semayang, dia tak apa, dia tak mengaji, dia tak beribadah. Tetapi kalau kita tengok daripada kategori puasa khususul khusus, kan ada beza pula. Yang puasa umum tadi, puasa khusus, dia menahan diri pada makan dan minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Malahan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun juga dielakkan. Maknanya dia beribadah, dia mengaji, dia beribadah. Tetapi perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa juga tidak akan dilakukan. Dia tidak akan membenarkan dirinya terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara maksiat, pasti akan dielakkannya. Dan bila disebutkan tentang puasa khususul khusus, ini adalah mereka yang langsung tidak memikirkan hal dunia. Inilah standard puasa para sahabat, kan, para nabi, para sahabat, dan puasa salafus saleh, tabi'in. Mereka semua langsung tidak memikirkan tentang dunia. Apa yang difikirkan hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu sebabnya bila di dalam bulan Ramadan ini dua perkara yang paling mustahak yang kita kena fikirkan. Yang pertamanya siam dan yang keduanya qiyam. Siam adalah puasa dan qiyam, apakah yang ibadah yang nak kita bangunkan pada bulan Ramadan. Dan bila kita sebutkan tentang Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa fakta pelik yang semua orang kena tahu. Fakta pelik. Ramadan adalah bulan peperangan yang mana kita melawan hawa dan nafsu. Ada tiga yang pertama yang sebenarnya saya share dalam ceramah-ceramah saya. Pertama, tujuan kita berpuasa untuk menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik. Kan? Orang yang datang ke Maha Buffet ni kira bernasib baik lah, kan? Bernasib baik lah, kan? Penuh tangan nampak tu, kan? Macam tu lah, usahlah bernasib baik, kan? Lebih-lebih, kan? Salam. Dan begitu juga selain pada itu, kalau kita tengok orang yang berpuasa sepatutnya menginsafi. Ada orang yang susah, ada orang yang tak dapat peluang macam kita, makan macam kita, makanan pelbagai, kan. Kategori kedua adalah untuk mengawal hawa nafsu, dan yang ketiga untuk menyuburkan perasaan jujur, pemaaf dan bertolak ansur. Yang kedua itu iaitu mengawal hawa nafsu, kan. Nafsu yang tidak baik haruslah dibuang, manakala nafsu yang baik harus ditingkatkan. Contohnya nafsu nak beribadah, yang tu kena tingkatkan. Nafsu nak buat benda baik, yang tu kena tingkatkan. Tapi nafsu kita yang mengejar dunia, nafsu kita yang nak bermewah-mewah, nafsu kita nak berlebih-lebihan dalam makan dan sebagainya, yang itu perlu kita kawal. Namun ini yang pelik ni. Namun dalam kita nak mengawal, tiba-tiba kita tengok fakta-fakta yang pelik berlaku pada bulan Ramadan. Apa dia? Pertama,
peningkatan jumlah penggunaan daging ayam. Itu pertama kan, bulan Ramadan. Kenapa? Maknanya semua orang masih lagi tidak mengurangkan volume makan. Peningkatan production untuk gula, tepung, agar-agar, minyak dan lain-lain untuk pasaran. Peningkatan acara-acara, pertambahan gerai-gerai makan, peningkatan penjualan kain ela di pusat-pusat membeli belah, peningkatan penjualan perabot dan cat, peningkatan jualan kodil dan gas untuk memasak. Kat sini memang dah tentu meningkat lah. Tompek besar, orang apa ramai kan. Peningkatan paras gula dan kolesterol dalam darah dan macam-macam lagi, termasuklah peningkatan kekerapan lori sampah mengangkut sampah yang banyak. Antaranya ialah bahan makanan lebihan dan yang terbuang. Yang mungkin berkurangan ialah penjualan rokok, mungkin. Tetapi tidak ada statistik pun untuk ini. Saya hanya sekadar memaklumkanlah. Jadi, benarkah Ramadan ini bulan bentuk berpuasa pada tanggapan kita? Kemana puasanya kalau penggunaan bahan makanan dan pergaulan meningkat? Kan, jumlah makanan yang meningkat naik itu dimakan oleh orang-orang yang berpuasa. Kalaulah siangnya berpuasa, maknanya semua makanan itu akan dihabiskan pada malam. Inilah yang nak kita ajak untuk berfikir bersama-sama. Jadi Ramadan ini sebenarnya memberi pelbagai makna, kan? Berbagai makna. Keistimewaan bulan Ramadan yang semua orang kena tahu. Bulan Ramadan mempunyai banyak nama berdasarkan kepada kelebihan dan keistimewaannya. Antara nama-nama yang ada pada bulan Ramadan, pertamanya Sayyidus Suhur, iaitu penghulu segala bulan. Oleh kerana Ramadan disebut dalam Quran dan terlalu banyaknya keistimewaan dan kelebihan Ramadan, maka ia mendapat gelaran sebagai penghulu sekalian bulan. Di sana adanya ibadah puasa selama sebulan penuh, zakat fitrah, salat sunat tarawih, Lailatul Qadar, nuzul Quran, tadarus Quran, kelebihan sedekah, qiyamul lail, tazkirah, i'tikaf dan lain-lain lagi. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahawa seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan, nescaya mereka mengharapkan agar sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Itulah. Yang keduanya Syahrus Siam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka madrasah Ramadan selama sebulan ini adalah bagi tujuan untuk mencapai sifat takwa kepada Allah SWT, kan? Dan meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i adalah berdosa dan menjadi kafir apabila menafikan kewajipannya. Nabi SAW telah bersabda, pegangan Islam dan dasar-dasarnya adalah 3 perkara. Siapa meninggalkan salah satu daripadanya, maka ia adalah kafir, iaitu penyaksian keesaan Allah, mendirikan solat dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan juga Ad-Dalaimi. Sesiapa yang berbuka, yakni tidak berpuasa 1 hari daripada bulan Ramadan dengan tiada uzur dan tiada sakit, nescaya tiadalah dapat diqada puasanya oleh puasa sepanjang masa walaupun dia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Syahrul Quran, bulan Quran. Apa dimaksudkan dengan bulan Quran? Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah, yakni petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil, yakni Al-Furqan. Nabi SAW telah bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada para hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya daripada makan dan minum serta mengikut syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pula berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya daripada tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu diterimalah syafaat keduanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya, Al-Tabrani dan juga Al-Hakim. Jadi makna kata puasa dengan Quran dua-dua boleh menjadi syafaat buat kita
kan. Yang keempat pula syahrul sabr, bulan kesabaran. Ibadah puasa dan ibadah sabar mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang rapat, kamcing gila, macam itulah sabar dan juga puasa. Allah menjanjikan ganjaran pahala yang tidak terbatas kepada orang yang sabar di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang bersabar akan disempurnakan ganjaran pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, seandainya seseorang memaki engkau atau mengatakan kamu bodoh, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Inni shaimun, kata. Sesungguhnya aku berpuasa. Kemudian bulan Ramadan juga dikenali sebagai syahrul rahmah, iaitu bulan penuh dengan kerahmatan. Banyak sangat kebaikan-kebaikan, banyak sangat kelebihan-kelebihan Allah nak berikan kepada kita. Allah nak berikan keampunan, Allah nak berikan keberkatan dalam kehidupan kita, Allah nak bebaskan kita daripada azab api neraka. Begitu juga bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan syahrul maghfirah, bulan keampunan ke atas dosa-dosa kita. Amalannya sikit, pahalanya besar. Kita buat apa pun benda kebaikan, ganjarannya sangat besar, sangat hebat. Termasuklah Allah memberikan keampunan kepada kita. Yang seterusnya, yang ketujuh, bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrun Najah. Syahrun Najah yakni bulan kemenangan dan bulan pembebasan daripada api neraka. Nabi SAW bersabda, Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan di akhirnya dibebaskan daripada api neraka. Termasuk dalam kemenangan ialah apabila umat Islam telah berjaya dan mencapai kemenangan yang besar dalam bulan Ramadan. Antaranya yang telah terakam di dalam sejarah Islam, iaitu kemenangan di dalam peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan. Begitu juga dapat menawan kota Mekah dari tangan kafir Quraisy dan memasuki kota Mekah yang disebut sebagai Fathu Makkah. Begitu juga tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Jud, yakni bulan murah hati. Nabi telah bersabda dalam hadisnya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangkan pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu juga bulan Ramadan ini digelar sebagai Syahrul Barakah, bulan keberkatan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan dengan kelebihan yang lain, bulan penuh keberkatan. Allah memfardukan puasa ke atas kamu, dibuka pintu-pintu syurga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan supaya tidak mengganggu umat Muhammad SAW daripada melakukan pelbagai ibadah. Di dalamnya ada malam Al-Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang tidak diberikan kebajikan malam itu, maka sesungguhnya dia tidak diberikan kebajikan kepadanya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, maka untuk membezakan, macam saya katakan tadi, puasa sama, pahala berbeza-beza. Maka kalau kita nak menilai puasa kita sama ke berbeza, maka lihatlah bagaimana cara kita mengisi Ramadan ini. Antara yang boleh kita isi kalau kita tengok pada bulan Ramadan, yang pertama yang memang kita buatlah, iaitu berpuasa pada siang hari dengan puasa yang sebenar-benarnya. Jangan jadi puasa macam dulu-dulu, puasa lekor yang tengok TV dengan main game, contohlah kan. Kita tukarlah lepas ni puasa dengan puasa sebenar-benarnya dengan ibadah. Kedua, menghidupkan malam dengan amalan yang disyariatkan, termasuklah qiyamul lail. Makna dah konyang makan kemah buffet ni, balikkan rehat, buat tarawih, lepas itu hidupkan malam kan. Seterusnya, meningkatkan amalan harian, tambah amalan-amalan yang biasa kita buat dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian menunaikan solat sunat tarawih, pertadarus Al-Quran, menunaikan zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain, beriktikaf terutamanya pada 10 malam yang terakhir, memperbanyakkan sedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kita juga bersahur, bersederhana dalam berbelanja dan makan minum, menjaga panca indera daripada melakukan maksiat,
menunaikan umrah jika sekiranya kita mampu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, banyaknya keistimewaan bulan Ramadan ini, bulan suci yang mana umat Islam dianjurkan untuk banyakkan berdoa dan berbuat kebaikan, baik dalam konsep hablum minallah, iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan begitu juga hablum minal alam, iaitu hubungan manusia dengan alam sekeliling. Ketiga-tiganya saling berkesinambungan dalam mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amal kebajikan yang terkandung dalam ketiga-tiga konsep tersebut, ada sejumlah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika kita mampu menjalankannya demi meraih keistimewaan bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan suci ini, bahkan hanya menantikannya sahaja sudah bernilai membebaskan diri kita dari api neraka. Bayangkan kalau kita tunggu bulan puasa ni sampai pun dah besar dah pahalanya. Maksudnya apa? Kena happy sambut Ramadan. Kenapa? Di dalam hadis yang disebut dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Bayangkan, dia kena gembira, kena rasa happy. Ya. Bulan Ramadan ini keistimewaannya antaranya adalah bulan diturunkan Al-Quran. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran ia adalah merupakan perkara utama, kerana termasuk dalam sejarah Ramadan ini turunnya Al-Quran. Peristiwa ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Perkara ini juga terungkap ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeza antara yang benar dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam bulan Ramadan ini, sebenarnya saya sebutkan juga tadi, ditutup pintu neraka dan dibuka pintu syurga. Keistimewaan bulan Ramadan, dibukanya pintu syurga, tutup pintu neraka, dan diikatnya syaitan-syaitan. Allah memberikan kesempatan pada hamba-Nya untuk masuk syurga dengan mengerjakan ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan. Kalau bulan lain kita buat hal, bolehlah salahkan setan, kan? Tapi kalau bulan Ramadan kau buat perangai juga, tak bolehlah salahkan setan. Tanyalah diri sendiri, kan, kat mana level perangai kita buat, kan? Macam itulah kira, kan? Dan kalau kita lihat di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, jika awal Ramadan tiba, maka syaitan-syaitan dan jin dibelenggu, pintu neraka ditutup, tak ada satu pun dibuka. Sedangkan pintu syurga dibuka dan tidak ada satu pun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang yang inginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan daripada neraka. Kemudian begitu juga Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan, yang mana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang bulan Ramadan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para syaitan diikat, dan pada bulan itu juga terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka keistimewaan Ramadan bukan hanya mendapatkan berkat pahala semata-mata, tetapi ada juga keberkatan lain yang boleh diperolehi daripada aspek ekonomi, yang mana Ramadan memberi keberkatan ekonomi bagi para pedagang, peniaga dan lain-lainnya. Kemudian bagi fakir miskin terdapat keistimewaan pada bulan Ramadan tersendiri. Pada bulan suci ini seorang Muslim digalakkan, disunahkan untuk berinfak, bersedekah, dan dengan ini diwajibkan juga membayar zakat fitrah untuk golongan yang memerlukan. Begitu juga yang keempatnya, bulan Ramadan ini juga bulan yang penuh dengan keampunan. Keistimewaan bulan Ramadan, momen yang paling baik, saat yang paling terbaik sekali untuk penghapusan dosa-dosa atau bertaubat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa yang antara masa-masa itu selama dosa-dosa besarnya dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Melalui ibadah puasa dan rangkaian amalan Islam lainnya, diharapkan dapat menjadi penghapus dosa yang telah kita lakukan sebelumnya.
Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan mengharapkan keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain pada itu, salat sunat tarawih yang dikerjakan setiap malam bulan Ramadan juga turut menghapus dosa-dosa telah lalu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga terdapatnya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar. Keistimewaan bulan Ramadan dan bulan Al-Quran ini, dalam Al-Quran ini mungkin sudah tidak asing lagi dan banyak dinanti oleh umat Islam, iaitu peristiwa Lailatul Qadar. Pada malam ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar adalah salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahawa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Keistimewaan bulan Ramadan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Telah dijelaskan oleh Allah SWT, artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampailah terbit fajar. Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Ya. Jadi puasa di bulan Ramadan ini juga merupakan sebahagian daripada rukun Islam. Maka keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran berdasarkan surah-surah yang telah saya bacakan tadi, menjadikan puasa yang ditunaikan bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat daripada rukun Islam. Bahkan hadis juga, dalam hadis juga disebutkan, Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 rukun. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, sesungguhnya dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga memberi makan, sama seperti berpuasa seharian. Macam hari ni kalau ada yang belanja kawan-kawan dia buffet hari ni, dia dapatlah pahala sahabatnya yang berpuasa itu. Jadi banyak-banyaklah sedekah kan, belanja-belanja kawan-kawan kita berbuka puasa. Tengok seat banyak lagi ni kan. Jadi tahun esok lusa sampailah ke tahun depan ada je program macam ni, booking kan untuk kawan-kawan kita. Macam tu. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi sebab bulan Ramadan, kerana pahala sedekah di waktu ini menjadi terbaik dibandingkan pada waktu-waktu yang lain. Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Maka baginda menjawab, iaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebagai keistimewaan. Begitu juga mustajabnya doa kalau kita ingin berdoa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Selain dipertegaskan juga dalam hadis yang lain bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak, 3 doa orang yang tidak tertolak, iaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Puasa dan Al-Quran menjadi syafaat di akhirat kelak. Ya Rab, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia. Maka baginda bersabda, maka kedua-duanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Puasa di bulan Ramadan senilai puasa 10 bulan. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah pahala berlimpah yang berasal berselama sebulan akan dilipat gandakan sepuasa 1 tahun. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan bersamaan seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu selama 6 hari, seolah itu berpuasa sempurna selama 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Selain pada itu juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kena ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal,
maka hal itu sama seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Dan begitu juga umrah di bulan Ramadan bersamaan dengan pahala haji. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi menyebut sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu banyak dimensi ibadah yang boleh kita lakukan, datang padanya pahala-pahala yang datang secara package bersama dengan puasa yang kita laksanakan. Maka itulah kita katakan bahawa puasa mungkin sama, tapi pahala itu berbeza, kan? Jadi kalau ada dah bulan Ramadan ni, kita gunakanlah untuk mengumpul pahala. Maka kesimpulannya, bulan Ramadan ni kita gunakanlah, manfaatkanlah masa ini untuk menambah pahala. Tapi jangan pula kita melakukan perkara-perkara maksiat, kerana kita kena faham bulan Ramadan ini bukan pahala saja dilipat gandakan, malahan puasa juga. Kalau puasa ini juga boleh melipat gandakan dosa kita seandainya kita melakukan maksiat. Ini kena faham betul-betul. Jadi jangan sampai kita muflis pahala ketika di bulan Ramadan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu, kerana yang paling penting sekali adalah walaupun sedikit, sama-samalah kita amalkan dan sama-samalah kita sebar panjangkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan adalah keberkatannya. Dan kebaikan-kebaikan yang kita buat, ingat Allah Ta'ala dah bagi tahu, kebaikan-kebaikan yang dibuat akan diberikan 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Berlainan pula dengan puasa, kerana Allah dah bagi tahu, Allah janjikan Allah sendiri akan memberi ganjarannya. Kerana apa? Kerana kita telah meninggalkan syahwat dan makan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mendengar pada petang ini. Insya-Allah saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah dan diberikan kerahmatan, diberikan keampunan di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.